اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا بالتأويل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Etika tudung 132. Dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahawa wanita pada awal zaman Rasulullah memakai tudung dengan cara diikat singkat dan ditarik ke belakang sehingga menampakkan bahagian dada, leher dan telinga. Lantas turun ayat yang menegur perbuatan mereka. Setelah itu para wanita muslimah segera mencari kain dan pakaian untuk menutupi bahagian yang terbuka. Sebab di dalam tafsir Al-Qurani dia ada ayat nasikh dan ayat mansukh. Maksud ayat nasikh dengan ayat mansukh ini ialah mengikut kepada perubahan zaman. Sebab tu kita kata pada kuliah kita sebelum ini bahawasanya pengajian di dalam ilmu fiqh ni dia menghukum mengikut suasana zaman. Tetapi asalkan ia tak melanggar kepada dasar-dasar syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hal ini bila dikatakan dulu ada yang memakai hanya mengikat tarik di belakang, itu pada zaman Rasulullah. Kalau kita tengok sejarah pun kita baca memang mereka begitu. Tetapi kita tidak boleh komen kerana pada masa itu Al-Quran belum lagi sempurna menjadi satu mazhab. Dia tak jadi lagi sebuah Al-Quran. Al-Quran telah dikitabkan, dimazhabkan, dicetak hingga sempurna. Ini menunjukkan syariat dah sempurna. Selagi tidak sempurnanya turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka selagi itulah hukum dia akan berubah-ubah. Jadi sama macam kita sebut di sini bahawa hukum menutup aurat itu pada zaman Rasulullah memang dia pakai ikat belakang tu je. Jadi kalau kita tengok tu nampak dada tu pada masa tu syariat belum ditetapkan. Tapi hari ni tak boleh nak komen dah. Kita tak tahu buat tak buat macam dulu ke kain senang nak ikat. Kami tak pergi bagi lagu-lagu pun menutup merendam dan sebagainya. Sebab syariat dan peraturan di dalam Al-Quran dah kata gitu. Hendaklah kamu melabuhkan jilbab hingga ke paras dada. Seperti mana kita tengok di dalam surah An-Nur ayat 31 ini, yang bermaksud katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Itu satu. Perempuan ni kalau kita tengok mata kita melihat, dia akan boleh membawa kepada fitnah. Jadi oleh itu kita kena ghadul basar. Arab kata ghadul basar ini bermaksud kita bukan memejam mata, tetapi membutakan pandangan kita, jangan melihat perkara yang diharamkan. Dan kalau kita baca di dalam kitab Penawar bagi Hati, bahawasanya mata yang diberikan dan dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk memandang kebesaran Allah dan melihat dan meneliti kalam Allah di dalam Al-Quran, tidak lebih daripada yang itu. Kalaupun mungkin kita tengok sesuatu yang harus, yang tidak sampai kepada hukum haram, jadikan pandangan itu sebagai i'tibar. Kita hanya perlu melihat dengan mengambil pengajaran, bukan meniru ataupun kita mengambil yang negatif itu kita pandang dengan positif. Itu salah. Sebab itu mata perlu kita menyekat pandangan daripada melihat dari perkara-perkara yang haram. Dan memelihara kehormatan mereka. Kehormatan ini ialah maruah. Kita kena jaga dari segi suluk kita, perilaku kita, dan segala gerak-gerik kita itu adalah merupakan fitnah, apatah lagi kita ini muslimat. Muslimat ini mudah jatuh dalam keadaan fitnah. Tidak kira daripada umur berapa pun ia, lagi nama kata wanita dan muslimah selagi itu sentiasa didedahkan dengan fitnah. Apatah lagi kalau perempuan atau muslimah itu
dalam keadaan gerak-gerinya yang menawan, membangkitkan syahwat para lelaki, pakaian yang menjolok mata. Kalau tidak menjolok mata pun kita dah bahas pada minggu yang lalu, kalau dia menutup pun segala-galanya tetapi dia ada tabarruj. Ini kita ulang yang dulu. Yang dia ada tabarruj itu ialah perhiasan-perhiasan yang terlalu melampau. Tambah hari ini baju mana tak ada lampu, tudung mana tak merelit, kan? Tapi kalau dia hanya memakai setakat yang berbentuk peringkat sederhana, tak terlalu berhias, dan tak cukup dengan tudung dan baju, dia hias pula dengan wajahnya sehingga tak menampakkan wajahnya yang asli yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga dikatakan seperti pendedahan aurat. Walaupun nampak wajah dia, yang disyariatkan dalam fiqh sekarang ini ialah muka dan dua tapak tangan. Tapi disebabkan ia mengubah wajah aslinya dengan cara make-up dan sebagainya, dan pakaiannya yang menarik perhatian. Rasulullah pun kita bincang pada bulan yang lalu bahawa warna-warna baju itu pun perlu diambil kira. Kalaupun kita mengambil warna yang terang boleh, tetapi kita pakai pada tempat-tempat yang tertentu yang tidak ada mereka-mereka yang bukan muhrim kita berada di hadapan kita. Jadi hari ini memang kena jaga-jaga bentuk kain yang dulu kita bincangkan, terpung dengan kain lekra yang terlalu lembut, dan macam mana cara dia sujud, macam mana dia bangun, semua mengikut bentuk tubuh badan. Walaupun dia menutup hingga menampakkan muka dan dua tapak tangan sahaja, tetapi dari susuk tubuh badan boleh dilihat. Inilah yang menjadi satu kebiasaan pada zaman hari ini. Sebenarnya mengikut hukum dalam syariat tak boleh haram, sebab masih menampakkan susuk tubuh badan walaupun ia menutup aurat. Banyak kita tengok baju jubah macam agak-agak lembek dipegang, pattern cantik, kita berkenan, kembang, tapi bila pakai pula bengkak sana bengkak sini, kita sayang, kan? Ini yang di antara yang dah kita bahas pada yang lalu tentang cara berpakaian mengikut kacamata Islam. Baik, kemudian disebutkan lagi bahawa jangan mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Apa yang zahir daripada kita? Yang menjadi satu adat dipandang oleh mata-mata manusia di sekeliling dia, iaitu muka dan dua tapak tangan. Itu pun kadang-kadang ada muslimat yang memang prihatin dengan aurat, dia masih memakai sarung tangan yang ada cincin kat tengah tu, dia tarik tutup, kan? Padahal tangan kita yang di atas ni dia bukan aurat pun. Kalau kita solat terselak pun hanya setakat kita punya tulang yang timbul di pergelangan tangan itu sahaja. Tetapi ada yang memakai itu tak salah, terpulang kepada diri masing-masing. Kalau dia ingin menjaga keadaan itu lebih selamat. Ialah kadang-kadang tangan orang perempuan ni sampai ke tua pun masih debu. Kita tak tahu pandangan mata lelaki macam mana, macam kita bahas pada bulan yang lalu lah. Walaupun pandangan mata wanita, kita lihat contohlah pasangan pengantin yang dijemput akan kita untuk menghadiri majlis tersebut, kita pun kata macam mana dia kenal ada apa, kan? Contohlah kita kata bagi pandangan kita wanita itu tak cantik, tetapi Allah menjadikan pandangan mata lelaki sesuai dengan apa yang dia pandang dengan isteri dia tersebut. Jadi kita tak boleh komen dan tak boleh kita komplain macam-macam. Dan pasangan dia begitu, satu takdir Allah letakkan pandangan mata dia terhadap isteri dia yang serba sederhana itu dalam keadaan yang menselesakan pandangan suami. Itu pulang pada mereka lah, kan? Jadi itu di antara yang disebutkan kepada tahap-tahap seorang wanita, asalkan dia menutup aurat mereka. Juga dan mereka perlu menutup belahan leher bajunya dengan kain khimar mereka. Kain khimar itu bermaksud tudung lah. Kita setakat ni apa yang saya nampak di hadapan mata saya, okey. Tak ada lah yang jarang, tak ada lah yang, itulah saya minta maaf kalau saya komen dan sebagainya. Ada tudung yang jenis tarik pula kat tengkok bagi kecil. Kita bisa tengok gitu, ada kan? Dia seorang hutang kat belakang, dia tarik pula. Dan dia tarik, dia beli pula yang kita kata ingat tempat basuh pinggan, pokoknya basuhnya sanggui tu. Lepas kita dah bincang,
Yang saya mula pergi Jalan Star kat KL ni kan tempat bersup pinggan kan boleh jual di kawasan Tudung. Pokoknya sanggui hak letak palsu. Ingat, hukum dia haram. Hukum dia haram sebab dia umpama macam bonggol unta kan dalam kita bincang. Sesiapa yang menyerupai buat sesuatu itu dan seperti keadaan bonggol unta, maka dia telah berzina. Telah berzina. Itu yang kita bahas sebab bulan yang lalu pun kita tersebut ajak untuk orang tak berhormat. Alhamdulillah. Kan itu pun sebab saya tak awal sebab di Penaka saya ada satu kuliah lagi. Baik, ini makna kata di bahagian leher. Sama juga kalau kita solat. Kita solat, telefon kita jarang. Telefon kita ni memang ada telefon yang jarang kan kita di Indonesia. Tak salah telefon jarang tu, jangan salahkan kain telefon tu. Kita boleh pakai dua lagi. Tak ada masalah. Mungkin ada telefon travel lagi lah, telefon hak yang kita boleh ambil kecil. Memang sangat-sangat jarang. Jangan pakai dia slide. Kalau pakai dia slide, bermakna kita nampak. Bahkan kalau kita memakai tudung yang jarang, dia menampakkan warna kulit, bermakna kita bukan menutup aurat. Ni kawasan-kawasan ni tambah. Kita kan dah kata bagi pandangan mata lelaki yang menjadikan syahwat bagi mereka berapa tempat itu kita kata? Tengkok, tumit, lebar bahu, lepas tu satu lagi saya kata apa nama ni, yang ni tak apalah kalau dia nampak pun yang ni bukan aurat. Kemudian dada kita. Sebab tu kadang-kadang kita risau, kecuali kalau kita tutup, walaupun dalam biasa bagi badan yang besar masih nampak. Kalau dia dah tutup, tapi dia nak buat macam mana benda tu dah Allah jadikan kecil atau besar itu kalau Allah Ta'ala. Asalkan dia menutupi hingga melabuhkan hingga sampai ke paras dada. Yang sangat penting. Sebab tu kita tengok anak-anak muda ni kalau dia pakai singkat, kita perlulah menegur. Kalau dia pakai t-shirt yang mungkin mengikut lenggang-lengkok dia berjalan, apatah lagi anak-anak muda sekarang pakai seluar yang terlalu fit, kan? Seluar itu boleh pakai, tak salah. Tapi kau pakailah juga pula di luar, tak ada masalah. Memang satu keselamatan pun kita perlu pakai seluar. Dan kalau kita pakai seluar, tak mau pakai kain, pastikan seluar itu lebar. Macam lagi meja seluar kembang, tak apa, tak ada masalah, boleh pakai. Sebab itu tidak menampakkan apa nama bentuk kaki dia dari atas hingga ke bawah. Nah, ini satu pandangan yang mungkin ramai anak-anak remaja dia tidak pernah tahu tentang aurat yang sebenarnya. Sebab kita biasa tegur juga anak-anak muda, tapi dia menunjukkan ni saya tutup aurat lah makcik. Tang mana dia tunjuk? Tang kepala dia ada. Sebab mereka menyangkakan yang menutup auratnya rambut, yang lain tak berkisar. Sedangkan tangan ini kalau boleh hingga sampai ke pergelangan tangan itu. Sebab tu kita seelok-eloknya kita pakai dalam bentuk yang cekak ataupun kita pakai hand sock. Kalau kita tidak tahan dengan hand sock kepanasan, pastikan baju kita nanti labu. Sebab tu wanita ni kita dah kata pada sebelum ini bahawa kalau dia pergi mana pun dia macam lelaki juga, boleh pakai solat kita dengan pakaian kita, tak ada masalah. Tapi hari ini bila tengok masjid zaman mutakhir ni semua dia sediakan telefon. Pasal apa dia sediakan telefon? Sebab hari ini nampak wanita tak menutup aurat secara yang 100%. Dia tahu pula nak semayang dia pakai telefon. Macam saya kata, saya tekuk lah RNR, saya kata adik tu semayang macam ni je. Mana boleh macam ni, saya kata dia semayang macam ni. Tahu pula tu. Kata yang ni mendedahkan orang. Marah itu anak muda, bukan boleh tegak. Jadi makna kata dia pun tahu bahawa dalam semayang tak sah, di luar pun macam tu. Sebab aurat wanita dalam dan luar semayang adalah muka dan dua tapak tangan sahaja. Yang lain semua aurat kita. Tak kira di mana pun kita berada, itulah aurat kita. Kecuali di dalam rumah kita, itu pun jangan sampai kita menampakkan daripada luar, nampak dalam rumah kita keadaan kita. Dalam rumah pakai pi lah macam mana pun tak kisah. Sebab hanya keluarga kita saja, cuma adab je lah dengan anak kita dan sebagainya. Baik, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka. Anak-anak tiri ini ialah bila dia berkahwin dengan si bapa itu, maka anaknya itu menjadi seperti anaknya juga. Itu. Atau saudara-saudara mereka, abang, adik lelaki,
atau anak bagi saudara mereka yang perempuan. Anak saudara mereka yang perempuan ialah anak saudara, kita panggil belah utara ni anak nakal lah. Kemudian anak bagi saudara mereka yang perempuan, saudara mereka perempuan, anak kakak kita, tadi anak abang kita, atau perempuan-perempuan Islam. Sama-sama kita yang ada dalam dewan ni, kalau kita panas ke, kita tutup semua, kita buka tudung, tak ada masalah. Aurat perempuan sama perempuan hanya pusat dan lutut ya. Kita sama-sama perempuan hanya pusat dan lutut. Ataupun hamba-hamba mereka, zaman ini dah tak ada, ini pada zaman Rasulullah. Atau orang gaji daripada orang lelaki yang telah tua. Dia bila orang lelaki yang tua uzur, dia boleh tolong basuh berak lelaki tu, tolong basuh ke lap najis-najis badan dia, tak ada masalah. Yang telah tua yang kita panggil Indonesia yang member, tapi dia ini ialah orang gaji. Dia basuh, tapi terlalu tua lah kan. Dan tidak berkeinginan kepada perempuan. Syarat dia tak ada lah rasa syahwat. Tadi bila main pegang-pegang, aduh gosok lama-lama sikat korban, mampu dah. Yang tu tak payah. Sebab bila naik syahwat terus, automatik hukum dia jadi haram. Sebab orang lelaki ni sampai mati bernafsu dia tak turun kan. Sebab tu dia boleh rogol cucu. Sebab orang lelaki ni syahwat dia tak berputus. Kalau kita, kalau suami dah meninggal, tak kahwin pun tak apa kan, kita dah biasa. Tapi lelaki tak boleh kalau tidak ada teman. Mereka perlu. Itu sifat antara lelaki dan perempuan. Atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Kanak-kanak yang belum mengerti ni kena membezakan dengan yang mumayyiz. Hari ni saya pandang kanak-kanak hari banyak mumayyiz, terutama para hafiz. Dia baru 7-8 tahun. Kalau dia adalah bukan murid kita, tak bisa lah. Dia nak sultanan tak boleh. Dan kita nampak cara dia bersifat dengan kedewasaan. Dia ada sifat adab dia, dia ada sifat malu kan. Dia nak cakap dengan kita pun dia ada pedor dia. Maka itu budak yang mumayyiz. Apatah lagi kita tengok ada kelayakan dia untuk azan, dia boleh semua tu. Budak yang dah mumayyiz, kita tak boleh pegang lah tangan dia bawah. Kita ingat dia 48 tahun boleh pegang. Tengok keadaan dia lah. Kalau nampak dia budak-budak kan lagi pangan macam ni lagi tak apa. Mumayyiz ni dia payah sikit dah beza. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa-apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Kan kita dengar jalan-jalan bunyi lucing pun bila lembu mereka. Bukan lembu, pokoknya lucing kaki. Tak boleh pakai rantai kaki, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai berbunyi. Bila berbunyi itulah kalau dia niat untuk menampakkan perhiasan. Menampakkan bukan dia tayang, bunyi itu pun dah tak boleh. Sebab dia menghentakkan. Baik, dan bertawaklah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Ini antara perintah Allah. Dalam Al-Quran ini, kalau berbentuk larangan, hukum dia adalah wajib kena jauhi. Tidak boleh ada alasan. Kerana kita yang dibentangkan ini adalah hukum qat'i. Hukum qat'i ini yang ada di dalam Al-Quran bermaksud hukum yang tak boleh kita nak soal jawab lagi. Terus kita terima dan amalkan apa yang disuruh dan jauhkan apa yang dilarang. Kalau jelas menampakkan ayat itu di dalam Al-Quran menyuruh dan melarang. Kalau hukum zanni lain, sebab hukum fiqh ini dia menghukum mengikut zaman dan era masa kini. Jadi maknanya dia berubah-ubah. Tetapi bila Al-Quran diturun, tidak ada yang ada di dalam Al-Quran baru boleh bahas dalam hukum zanni. Hukum zanni ini bermaksud apa? Hukum yang kita tengok pada qiyas, sandaran dia, untuk kita dapatkan ketetapan hukum yang tidak boleh dirujuk oleh Al-Quran. Tak ada, kita kiaskan. Seperti kalau kita kata dada, kita boleh hukum dengan haram, tapi dengan syarat kalau dia membawa kepada adik-beradik mabuk, dia boleh macam panggil mabuk, maka hukum dia haram. Tapi kalau dia boleh membawa bius untuk bagi maslahat pesakit, dia jadi harus. Jadi maknanya benda yang sama tapi boleh membawa hukum mengikut keadaan. Bukan boleh kita kata jangan bius anak saya dah tu saja haram. Tapi nak suruh operate dalam keadaan yang tak bius, buat anak hang riau dan keluar kau dengar. Kan? Jadi pada masa tu kita menggunakan dadah yang boleh bius tu adalah sedikit dadah. Perkataan yang sama dadah, tapi dadah yang boleh membawa pelalian sehingga meninggalkan ibadat kepada Allah dan tidak ada lagi maruah, sifat malu dia kerana dia dalam keadaan yang lalai mabuk, masa tu haram benda tu. Kita kena tengok itu contoh lah yang kita nampak
pada zaman hari ini yang tak tulis bergantung di dalam Al-Quran, tapi dia ada ciri-ciri mampu dia bersama dengan arak. Jadi arak itu hukum yang haram dalam hukum qat'i. Hukum qat'i ini mana yang diputus tak boleh berubah-ubah sampai hari kiamat. Kalau hukum qat'i tengok pada keadaan yang berlaku. Baik, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum wanita muslimah agar menutup bahagian yang biasa nampak dengan khimar. Apa dia khimar? Iaitu kain yang menutup bahagian kepala. Istilah biasa yang sering digunakan ialah tudung. Khimar itu bahasa Arab, tapi tudung itu bahasa kita. Turut dijelaskan bahawa ketika Hafsah datang berjumpa dengan Aisyah, beliau memakai anak tudung pendek. Lantas Aisyah menegur sambil berkata, ini terlalu pendek, ia tidak dapat menutupinya, menutupi dada. Jadi itu di antara hukum yang berlaku pada zaman Rasulullah terus diberitahu. Sebab tu saya kata dulu bahawa pastikan masjid, surau, area qaryah mana pun kita kena lambangkan dalam jom kita menutup aurat. Kan cantiknya anda kalau berpakaian sebegini. Kita tulis apa-apa pun. Alaqah wanita ni boleh buat satu program yang berbentuk banner untuk kita war-warkan supaya semua umat Islam kalau mengikut hukum yang dah ditetapkan oleh Allah, barakah Allah akan turun. Tapi kalau muslimat tidak mengikut undang-undang yang telah ditetapkan, ada saja masalah-masalah yang timbul. Cumanya kita terkilan hari ini dengan zaman hari ini, dia memang mengikut syariat menutup aurat dan sebagainya, tetapi dia tidak ada tasawuf pula. Akhlak ada tak ada? Kan kalau ada berita pakai tudung labu, tiba-tiba disiarkan berita dia telah berzina. Macam mana pula? Menjatuhkan maruah agama Islam. Kan? Dan ada yang memakai tudung hanya sebagai untuk melindungi daripada pancaran cahaya matahari. Ada yang pakai tudung hanya dengan niat sebagai fashion. Jadi ini tidak melambangkan kepada ketaatan dia untuk menundukkan atau mentaati kepada hukum syariat. Jadi bila dia hanya mengikut kepada fashion dan juga untuk dia meletakkan sebagai satu perkara yang biasa, tidak diniatkan untuk menutup aurat, maka segala yang dia pakai tadi tidak dikatakan sebagai ibadat. Rugi je. Rugi. Sebab tu kena faham betul-betul tentang aurat ini. Yang kita tutup ni adalah untuk menyelamatkan diri kita daripada berlaku fitnah. Ini sebenarnya tujuan kita menutup aurat, dan memang itu perintah Allah Ta'ala. Panduan bertudung, jangan terkejut sekiranya dikatakan bahawa tudung tidak wajib dipakai. Dalam Islam, memakai tudung tidak pernah disuruh oleh Allah maupun Nabi. Apa yang jelas di dalam Al-Quran hanyalah menutup aurat, bukan tudung. Perkataan tudung tu tak ada. Dia cuma kata istilah menutup aurat. Tak ada dalam Quran kata pakai tudung. Tak semestinya. Jadi macam mana yang dikatakan menutup aurat? Jika sekiranya seseorang itu menutup kepalanya dengan selimut sekalipun, sudah memadai. Dia tutup aurat dah. Kita ambil macam kata kita keluar calon tergempak, ambil tola je. Kita tutup, kita pun ni. Tutup aurat dah. Dah cukup. Terkejut tergempak, nampak macam mana? Kan? Dikira yang penting menutup aurat. Tidak kira apa yang dia tutup pada aurat dia itu, itulah dikatakan menutup aurat. Tak semestinya kena beli tudung elok, nak kena pakai. Tapi sebab kita ini perlu pada kekemasan dan selesa dipandang, kita belilah tudung-tudung yang nampak selesa pandangan mata. Takkan nak keluar pergi pegang tudung itu dengan tolong. Peliklah pula kan. Dia jadi satu imej Islam itu tak sempurna. Orang yang non-Muslim pula tengoklah Islam pakai lagu ni, tolong lah. Tak boleh lah. Namun adat telah memahami bahawa kain yang menutup di bahagian kepala itu dinamakan sebagai tudung. Itu yang kalau kita tengok remaja-remaja hari ni bila kata kita tak boleh kata tudung, pakai tudung tu. Dia kan memang pakai tudung. Nak tengok tengok tak tudung, dia nak mau tengok aurat, pakai tudung. Tapi mak dia tak pernah membahaskan daripada bawah hingga ke bawah. Dia tak perhati dah. Dia hanya suruh pakai tudung. Tak salah ke anak tu lah. Dah mak suruh cik pakai tudung, cik pakailah tudung. Tapi yang lain mak tak pernah pergi
fikirkan kawan pakai stokin ke tidak, dia pakai cara baju dia menampakkan tua badan ke tidak. Kita kena perlu tengok yang kata menutup aurat daripada atas hingga sampai ke bawah. Okey, ambil kulit dah gelap. Tidak, mak ni dah tanggung ni, hang gelap jadi letak hang tak kahwin lagi, mak tanggung tidak pakai yang kena jaga. Itu sebab kadang-kadang kita bimbang. Kan kita bimbang kalau lah kita orang yang dekat dengan kita, ashiratakal aqrabin, kaum keluarga yang memang tak boleh nak ikut apa yang kita faham. Kan? Yalah memang biasalah. Kadang-kadang ada yang tanya saya, ni lah berat nak abang dekat adik saya tu. Tahu semua saya nak buat macam mana. Saya tak boleh nak kata dia universiti saya ni SPM dia duduk rumah. Tapi saya pergi mengaji kuliah, saya tahu nak abang kat dia. Ya Allah, dia lawan tu. Dia pula di bidang syariat. Macam mana kita nak buat? Kan? Kalau kata tak mampu, dia memang tak boleh nak menegur. Tambah anak-anak remaja hari ni dah banyak yang daripada intelek apa semua yang ada yang qualified dia buat. Kita nak buat macam mana nak menegur. Tambah-tambah mereka tu memang bidang keagamaan. Hebatlah, hebat. Tapi tak boleh nak menerima teguran kita. Doa je, ya Allah, bukakan pintu hati mereka ni, jaga kalau dia dalam keadaan yang baik. Sebab apa? So kita kena tanya masalahnya. Dia pula esok dia serang kita di hari akhirat. Ya Allah, ponakan aku ni tak pernah cerita kat aku semua benda yang macam ni. Ya kan? Masalah di dunia okey, dia pun action ni kita. Esok di akhirat dengan sendirinya dia akan tuntut kita. Kita ada ilmu tapi kita tak boleh nak menegur mereka. Jenuh kita jawab di hadapan Tuhan. Sebab itulah kita kena mengatakan walaupun benci mereka macam mana dengan kita pun, asalkan kita dah menunaikan tanggungjawab kita sebagai adam. Kan, apatah lagi kita nak selamatkan daripada kaum kerabat kita yang paling dekat lah. Kemudian jiran tetangga pun kita tengok tak pakai tudung, kita tak boleh nak menegur. Kan, sebab itu dia kata ala wahya dzalika huwa adhaful iman. Nabi kata kalau kata kita tengok benda muka dengan tangan, tak boleh dengan lidah, tak boleh, tak mampu nak kata, doa je lah. Dia kata kita doa je lah kepada Allah. Bagilah semua kesedaran kepada seluruh umat Islam, mereka-mereka yang berada di kelilingku, supaya mereka mengikut syariatmu. Doa itu penting. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Jangan kita lupa. Kan? Paling-paling tidak doakan untuk orang yang paling dekat dengan kita. Itu yang kita kena buat selalu. Istimrar, berterusan tanpa berhenti. Baik, kemudian lagi maka hukum bertudung dari segi adatnya adalah wajib, namun secara umumnya tudung tersebut haruslah menepati kaedah menutup aurat dalam Islam. Itu yang kita faham, yang menutup aurat itu ialah pertama, tidak menampakkan bentuk leher kita, yang kedua, menutupi hingga sampai ke paras dada, dan yang ketiga, tidak mengikut saiz badan kita. Kan, sebab lah ni pun tudung lembut pun ada, hak lembek nak mampu pakai-pakai tu menjaga akal dia ikut terus. Yang tu pun kita risau juga. Boleh kalau kita nak pakai, mungkin dia sejuk daripada kepanasan, kita pakailah shawl tutup pula di atas. Kot sakit belaki-laki dah rimah dalam teruk. Pakailah macam mana yang kita pakai selalu. Yang senang cerita. Tudung tersebut mestilah menutupi seluruh bahagian kepala kecuali muka. Di dalam surah yang ke-31 tadi, An-Nur, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan kain khimar mereka, dengan kain tudung. Sekarang masalah kita, saya pun bukan tahu nama-nama jenis tudung. Ada tudung bawai, ada tudung bawai jarang kan. Tudung bawai itu bagi saya boleh pakai dengan syarat. Pakailah inner kat tepi dalam tu. Yalah mungkin sebab tudung bawai tu kan sejuk, tak panas, dia nipis, jarang. Tapi ada yang hanya memakai yang tu sahaja. Nampaklah kita ni kalau nampak awak panggil apa, jambul rambut kita ikat tu pun dah dinamakan tidak menutup aurat. Sebab itu Nabi yang kita baca dulu, Nabi SAW dia kata kalau wanita yang berambut panjang jangan disangkulkan. Ya, Nabi tak bagi. Dia suruh kita ikat lepas. Kalau lepas tu kita buat 2 kali bulung kalau rambut tu panjang, asalkan jangan nampak bulat. Itu adalah pandangan syahwat bagi mata lelaki. Kita tak kata apa.
suami pun dia pun nak naik syahwat. Kita bukan tahu perasaan seorang lelaki. Dia boleh bayangkan, kalau dia lepas rambut lah mesti seksinya. Tengok, dia dah mula rasakan melayani nafsu dia, sehingga dia membayangkan rambut yang bonjol tadi kalau dilepaskan. Itu menandakan kita telah membangkitkan syahwat para lelaki. Tadi ada satu filosofi pula. Tapi memang begitulah hakikat dia. Siapa pun tak tahu, lelaki pun tidak tahu sama ada rambut dia panjang ataupun rambut dia itu pendek. Yang penting dia tidak ada bengkok. Tak ada lah. Kalau ada pun sikit-sikit tak apa. Sikit-sikit je naik ni sampai, kan kita tengok dia perlu pakai bonjol hat. Ya benar dia ikat ke mana, orang tak tahu. Sebab yang wallahu alam lah pandangan semua mungkin nampak cantik. Bagi saya macam ni gapol je lah. Dia muncul orang tu langsung. Saya tengok satu wanita lagi harum. Tapi dia takkan tahu kalau orang tak besar. Sebab macam mana kan, nanti-nanti dia pakai tudung, di atas dia baca kepiong kat segi, baru dia tutup dengan tudung tu. Kepala besar pada badan. Udah dia memang nampak menaman. Kalau saya akan harga kata macam tu, ada jenis orang tak besar pakai lagu tu. Dah ada lagu tu, colour dia memang tak sama colour kita. Colour dia pelik-pelik, yang menarik sangat. Walaupun dia dah berumur, tetapi bila dia pakai yang begitu, dia menjadi tarikan pandangan mata umum. Mulalah membaca kuih, lepas ni tengok dulu lagu ni. Ada orang jadi pakai. Tak, saya kata betul dengan dati. Kalau Puspanita panggil, bila tengok macam fashion. Tapi kita nak menegur depan, bukan usul dakwah macam tu. Kita hanya bagi secara umum. Pasal tak pasal tidak baca dah. Kan dia pun nanti mestilah dia kita mesti faham. Kita cakap seperti itu faham. Tapi kadang-kadang ada perubahan. Alah paling-paling tidak pun pakai nak bagi nampak datin tu, dia pakai bagi rezeki, lepas tu baju tu dah nampak cantik dah. Tapi dia pakai pula bentuk kepala kot ni, neck kot ni, tudung ada 4 segi. Saya tak tahu mana dia bagi aku. Yang paling kita bimbang, jangan nanti ke depan ni dia akan cerita tudung mengikut macam ala sister dan Kristian. Tu kalau bercerita bang Amrat ni memanglah macam-macam fashion. Tapi zaman kita hari ni, kita sampai tak erti dah nak hukum. Macam ni tak apa lah, macam ni tak apa lah. Tunjuk pula fashion ni apa. Macam nak pakai macam ni, kita pun tengok sampai ke bawah. Tapi dia ada pula fashion dia. Ya, Allah ada, saya pun tak tahu nak kata lah. Ada yang lirik sampai 7 kali tawaf pada 7 tawaf, 1 kali tawaf, 2 kali cukup, 3 kali buat lepas tu. Mati-mati dia masih tanya, lepas tu dia pun bolah hak terbeliau punya besar. Tapi memang cantik lah. Cantik tu lah dia panggil tabarruj. Bila jadi tabarruj, dia andaikan seperti tidak menutup aurat. Walaupun dia tutup tebal pun, tapi dah lama, bahaya. Baik, kemudian lagi berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan bahawa bahagian kepala adalah aurat dan wajib ditutup sepenuhnya kecuali muka. Dr. Yusuf Al-Qardawi menukilkan bahawa ulama di semua negara dan di setiap masa sepakat menyatakan bahawa rambut dan kepala wanita adalah aurat yang wajib ditutup. Sebab tu kita puji pada wanita-wanita Palestin dan Turki bila mereka terlibat dalam peperangan. Mereka tetap dengan jubah hitam yang kembang, besar. Bahkan mereka pegang senapan dalam keadaan hanya mata mereka melihat. Tak menjadi kesusahan pun pada mereka. Kita kalau kata nak buat satu permainan bola jari, dandan tukar pakaian dengan faham-faham lah kan nak bermain. Padahal boleh kau pakai dalam seluar yang besar, t-shirt yang selesa, bermainlah, tak ada masalah. Tetapi usaha buat baju yang memang fit, dia kata senang nak bergerak. Dan kita Alhamdulillah ada inisiatif satu syarikat yang buat baju mandi muslimah yang tidak menampakkan aurat. Okey lah, belilah berapa ratus tu, satu set tu gitu. Dia nak bagi juga sebab berenang itu adalah sunnah Nabi. Jangan kita punya nak jaga aurat sampai tak mau berlatih menang agak aurat nampak. Pakailah cara tak menutup aurat. Sebab kita tahu bila baju kita basah, dia akan mengikut tubuh badan. Dia buat satu baju yang bergetah tu tapi dia tak melekat di badan. Kalau kita tak mampu beli, cari jubah yang keras lekung tu terus juga. Dia tak ikut saya tersedia satu jubah keras. Nak sebab nak ajak mandi sungai, dia ambil jubah besar pun. Apa pun tak tahu. Dalam pakai seluar hitam yang fit tu, kalau terselok nampak seluar tu, tak ada masalah. Kalau kita berenang pun dia ada satu kasut
hitam yang boleh tutup. Semua boleh, tak ada masalah. Islam ni dia mudah. Kita saja yang menyusahkan, nampakkan salah satu perkara yang boleh menyekat aktiviti kita. Tak ada masalah pun. Baik, tudung tersebut mestilah lampu hingga menutupi bahagian dada, seperti mana di dalam surah An-Nur tadi. Hendaklah mereka melepaskan kain tudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita melihat melampau pun ada juga. Melampau tu macam nak, saya bukan nak komen orang besar-besar, bukan nak komen apa siapa-siapa pun. Tapi kalau dah bukan salah, tapi dia boleh membawa kepada istilah mubalagah, melampau. Pakai tudung sampai lampu, lepas tu berapa kali lapis, dia jatuh pada hukum membazir. Kita belilah, kalau kita tudung kita paling elok bidang 60 RM1.5 juta. Memang cantik dah. Dapat tudung hak 45, ikut pada saiz badan. Kalau badan dia kecil 45, kalau dia kecil beli sampai 60 punya saiz, sampai kat bawah membazir pula. Kan? Itu sebab kita ni kena tengok pada keadaan tubuh badan satu. Kemudian jangan sampai pembelian tudung itu jatuh kepada hukum yang membazir. Baik, kalau kita tengok di sebelah itu, dia tunjukkan contoh-contoh baju. Disyaratkan tudung itu lampu ketika mana pakaian yang dipakai itu adalah jarang maupun ketat di bahagian dada. Adapun jika pakaian tersebut tebal dan longgar, tidak wajibkan wanita untuk melakukan tudungnya. Ya, itu pakaian Arab. Pengalaman saya, dia pakai selami je. Bahkan kita boleh letak tudung di dalam pakai jilbab. Dia panggil macam abaya. Boleh pakai abaya. Jadi maknanya kalau tudung awak singkat tapi awak pakai bentuk abaya, tak ada masalah. Dan kita sebenarnya aurat yang paling sempurna bagi kita wanita muslimah, kalau kata di Malaysia, baju kurung paling cantik. Jumlah ni kadang-kadang dia ikut juga. Aduh lah, kita faham lah hukum kita ni masing-masing kan. Tapi bila pakai baju kurung, memang nampak. Tapi dengan syarat lah, janganlah mengikut betul-betul ukuran badan. Sebab dia terus, sebab tu dilapik pula dengan kain di dalam, turun lagi. Kalau pakai jubah, pastikan jubah itu tidaklah menampakkan kepada lenggang lepok kita. Itu antara yang disyaratkan kita pakai. Lepas tu bila dah tak menampakkan aurat, pakai tudung singkat pun tak apa. Sebab kalau pakai tudung singkat pun baju dia besar, tidak menampakkan dia punya dada, tak ada masalah. Jadi kita jangan salahkan tudung singkat, sebab aurat bukan ditudung. Kita kena faham, aurat bukan ditudung. Aurat ialah menutup tubuh badan. Jadi kalau dia pakai sikit tu pun, tapi baju dia amat longgar, dia pakai cara yang longgar, atau dia pakai shawl menutup, macam okey, tak ada masalah. Sebab itu fashion dia. Tapi fashion dia pun taklah sampai melampau, dia tutup, dia pakai jalan kadang. Okey, sebab dia tak ada tudung yang labuh, boleh, tak ada masalah. Itu yang kita kena faham. Bukan tudung itu menampak. Yang dikatakan aurat, ialah hanya nampak muka dan dua tapak tangan serta tidak menampakkan susuk tubuh badan. Itulah yang dikatakan menutup aurat. Anda faham apa tu? Sebab orang dah bila kata muka aurat tu, dia pun bebek tudung, t-shirt sekerat, dia tak tiap. Seluar yang dia pakai, dia tak tengok kan seluar yang ikut kaki dia. Kita risau kalau jadi macam tu. Semua muslimat senang diperkotak-katikkan oleh musuh Islam. Kerana kelembutan hati kita, kekuatan iman kita bergantung pada luaran kita yang elok, maka eloklah semua. Dan dalam pun elok, di luar pun elok, semua jadi sempurna. Disyaratkan tudung itu lampu ketika mana pakaian yang dipakai itu hadis. Adapun jika pakaian tersebut tebal dan longgar, tidak diwajibkan wanita untuk melabuhkan tudungnya. Tudung tersebut tidak terlalu pendek dan ketat. Ketat pun tak boleh. Ni sengaja bagi ketat. Ialah banyak saya tengok. Ialah yang saya kata tadi lah, dia ada kancing belakang tu. Dia ada pula duduk kaitkan tu, dia tarik sampai nampak dia punya tengkok dia tu. Bila nampak tengkok dia tu, itu juga mendedahkan aurat. Janganlah kamu mendedahkan aurat dan perhiasan kamu kecuali apa-apa yang terzahir. Surah An-Nur tadi dalam ayat 31. Memakai tudung terlalu singkat sehingga menampakkan tengkok seperti anak tudung semata-mata, hukumnya adalah haram. Scarf. Kalau ni banyak yang pakai scarf saja, lepas tu dia pakai lah.
Kecuali kalau dia tutup dia punya leher, dia pakai scarf saja pun, dia ambil shawl, dia tutup gitu, tak mau. Tak tahulah kalau dia mau buat macam tu, yang dia pakai scarf tu sebab dia tak merimat lah tu. Tapi dia tak sedar bahawa dia sedang menampakkan urat leher dia ni, leher ni nampak. Kan, kita kalau tanya kaum lelaki tentang leher, itulah yang menampakkan rasa mereka tak selesa bila tengok dan menambahkan syahwat mereka. Sebab tengok wanita ni cantik kadang-kadang. Itu yang kita kena jaga tu. Baik, tudung tersebut juga tidak boleh dililit ketat hingga menampakkan bentuk telinga maupun tengkuk. Tutup, tapi betul-betul dia lilit ikut ni. Kan yang kita nampak tutup, lepas tu tangan dia jadi halui, lepas tu sekerat ni. Tak boleh juga. Ataupun dia tutup tetapi dia tengkuk kecil, tapi pakai lampu sampai bawah pun tak kira tutup. Nanti dia nampakkan lilitan di tengkuk tu, tak boleh. Dia jadi haram. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menegur Hafsah yang memakai tudung singkat dengan berkata, ini terlalu pendek, ia tidak dapat menutupinya. Jagalah. Bila dah dikatakan begitu, bermakna kita dah tahu hukum. Selepas ni kita kena tahulah tentang penjagaan aurat supaya jangan sampai kita melanggar syariat. Tudung tersebut tidak jarang dan terlalu licin. Licin pula dia kata tak boleh. Kalau mana licin, saya tak berarti kata licin ni, tengoklah macam mana. Kain tudung juga mestilah daripada jenis kain yang agak tebal dan tidak terlalu licin. Jika tudung yang dipakai adalah jarang hingga menampakkan warna kulit atau bayangan telinga maupun tengkuk, ia tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan itu bermaksud haram kita pakai jenis macam ni. Begitu juga jika kain tudung tersebut terlalu licin hingga mudah jatuh dan terbuka, hukumnya juga adalah tidak dibolehkan. Sebab tu kadang-kadang dia minta maaf lah, kadang-kadang ada yang pakai tudung tapi dia tak pakai anak tudung, lonceng dalam. Bagi dia dah sempurna dalam menutupi aurat. Ya, pada awal persiapan dia dari rumah memang dah kemas. Bila dia aktiviti dah sampai sehari mula, dia buat keluar. Jadi bermakna perlu ia pastikan dirinya sentiasa kemas daripada awal hinggalah kepada tengah hari petang, tidak menampakkan sedikit pun auratnya. Bagaimana permulaan dia pakai, begitu juga permulaan hingga sampai ke akhir, hingga dia balik ke rumah semula. Jadi maknanya itu antara yang ketetapan yang boleh kita lakukan. Baik, kalau kita tengok gambar di sebelah 135 tu, tudung tersebut tidak menyerupai tudung agama lain. Kalau kita tengok sister kalau di gereja, dia pun tak nampak rambut ni. Dia pakai hak putih tu, bawa lepas rambut dengan hak tu. Kalau ni ramai kan orang kita buat macam tu. Kita tengok, dia pakai putih, dia akan kancing dengan ni, dia akan lepas dulu dia. Betul-betul macam dengan sister dalam gereja. Tak boleh haram. Pakai macam tu. Dalam mengejar fashion bertudung, pastikan tudung tersebut tidak menyerupai simbol atau cara wanita agama lain. Elakkan diri daripada mengenakan tudung yang seakan-akan seperti rahib ataupun sister Kristian kerana ia boleh mendatangkan fitnah. Memang cantik kan kalau kita tengok dia tutup aurat. Mana dia nampak rambut, mana dia nampak apa, kemudian dia tusuk pula dengan kain hitam di luar. Tapi inilah fashion Kristian. Jangan kita pakai seperti itu. Dan kadang-kadang atas niat kita lah, yang ni macam kita pakai baju hujan. Kalau kita pakai style baju hujan, tapi kita niatkan kita menutup aurat, kita dah menyerupai seperti wanita Kristian. Sebab orang Kristian ni dia kan percaya pada Allah, tetapi dia menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kalau kita tengok isu-isu yang terkini ialah negara kita sekarang sedang diserang dengan fahaman-fahaman yang banyak kepada pengaruh-pengaruh yang bukan daripada syariat Islam. Takut. Dan anak-anak remaja pun mereka dah lari celaru sebab kenipisan ilmu yang ada dalam diri mereka menyebabkan mereka terikut-ikut. Dan terikut-ikut bukan hanya setakat aurat, tetapi dari segi budaya, pergaulan, sehingga mereka tak menampakkan itu jatuh kepada hukum yang haram. Kita kena tegur. Bersama anak-anak kita sendiri dan pastikan generasi-generasi yang akan datang
dia tidak mengikut cara hidup budaya-budaya barat yang banyak melanggar syariat. Itulah yang kita risau berlaku pada zaman hari ini. Sebab itu kena belajar sungguh-sungguh macam mana kita nak dapatkan syariat yang sebenar-benarnya, ialah dengan mencari ilmu bagaimana menuntut aurat yang sebenarnya. Lepas tu kadang-kadang kalau di Kuala Lumpur dia ada seminar apa dia panggil? Bukan seminar menuntut aurat, seminar Muslimah sejati lah buatan ada sentuh di tukar aurat. Ada di sebelah IPT sana dia berbuat dulu. Sebab banyaklah budak-budak universiti pun dah tak heran dengan aurat ni. Betul-betul kalau di biasanya saya tak tahu betul macam mana panggil lupa. Ada juga internet tu yang bukan kos agama. Banyak yang nanti saya nak korang di UPSI ni, dia kembali lempat ni saya nak pergi kan korang bagi saya risau juga lah kan. Tapi dia nak korang dalam bentuk melayani wanita muslimah yang meminang lempat ni tak korang. UPSI tu di Tanjung kan, saya pun tak tahu. Tengok di bawah Malaysia tu dia nak mencamkan dalam bentuk yang macam ni. Jadi kita nak kena bagi tahu sebab mereka nak memperbetulkan dalaman. Mereka tak mampu sama-sama mereka jemput untuk orang luar, orang bebas dan sebagainya untuk jangkaan. Jadi kita kena beritahu betul-betul supaya apa yang mereka tahu inilah sebenarnya hakikat Islam. Anak-anak kita pun macam tu di rumah. Kita jangan terlalu rasa serba salah untuk menegur anak kita. Mungkin kadang-kadang dari sekitar sawahnya ialah membenarkan anak kita selalu bagi duit. Kita nak tengok yang salah pun kita tak mana saja dia tak bagi duit. Jangan pandang dunia lah. Kita kena pandang hukum. Hang bagi tak bagi hukum mak kena habaq. Bila dia kata mak tengok macam ni, bila dia kata tak ada mak kita tak nak bagi. Dia kata mak kita tak bagi dia pun nak tengok. Dia tengok dia tak ada habaq. Tak bagi duit dia kata aku. Kita menyorokkan hukum yang sebenar kerana dunia bermakna kita menjual maruah agama kerana tak dunia. Salah. Dia tidak berdosa, kita yang menanggung dosa di atas segala yang dilakukan kerana kita tidak menyatakan kebenaran yang sebenarnya. Ada ibu yang melongkan, bukan tak tengok berkendai maju tak balik, tengok ni selalu macam mana nak berat. Ternyata kalau dah mereka tak boleh menerima yang sebegitu, kita tak payah tekan mereka, doa je lah. Ada apa tengok mereka banyak-banyak. So Allah buka itu. Kenapa macam mana? Anak-anak lah bukan boleh tengok banyak. Tengok tak balik. Walaupun kita cakap sehabis-habis lembut. Ini pengalaman yang mengadu, tak boleh nak tengok, susah hati. Ini di antara yang ibu itu dan bapa kena tegas. Dalam bab hukum, dari kecil kita kena bagi tahu. Ingat, nanti bila 9 tahun adik dah kena juga. Cerita nanti siap-siap, senang. Pakaian dia macam ni, duduk gambar. Ni dah besar kita nak tegur. Kenapa payah kan? Kena bagi tahu daripada kecil lagi. Bukan suruh dia pakai cerita. Sebab dia belum 9 tahun dia nak buka dah pakai kaum dia dekat dia lah. Tapi cerita. Ingat 9 tahun bukan pakaian ini dah. Pakaian dia macam ni, macam ni. Allah boleh lagilah nak pakai apa-apa. Tapi jangan bawa pakaian ni sampai besar. Tapi jangan salah kalau mak-mak boleh pakai seksi. Orang boleh senang happy lah dulu. Bukan dia nak merasa. Dia tahu, dia tak kerti pandai, dia tak kerti apa. Dia jadi macam dah memang. Bagilah pakai tadi hari ni tak puan baru 9 tahun. Tetapi hari ni bahaya. Masalah lah pula. Sebab orang lelaki ni hak yang tahu dia birokol. Pasal apa dia nampak seksi dan sebagainya. Jadi kita pakailah serba sederhana. Pakai gown, biasa seluar. Itu je lah. Dan dia tak mahu tutup orang, jangan paksa. Kadang-kadang ada bapak yang 5 tahun paksa anak pakai. Kawan tu kerja orang berpeluk-peluk. Jangan pukul orang. Ini betul. Janganlah paksa dia. Dia tak mahu pakai, sudah. Dia nak pakai awal, lepas tu sejam dia pakai, dia nak buka, jangan marah. Tapi bila 9 tahun saja, sebab umur balik wanita adalah 9 tahun, kita mula nasihatkan dia. Ingatlah, adik tak boleh buka orang ni. Adik kena pakai dah semua, dia tutup yang pakai elok. Tapi kalau dia tak pakai stupin apa, dimaafkan juga. Kan, sebab apa kita sudah pelan-pelan. Tapi niat kita ialah nak mendidik dia menjadi wanita soleh, insya-Allah. Baik, kemudian wanita yang mengkaji dan mengamalkan Al-Quran pasti memahami keperluan menutup aurat dengan sempurna bagi memelihara maruah diri dan agama. Baik, kita nak mendidik anak perempuan kita bukan hanya dengan suruhan daripada mulut kita, tetapi kita ajarkan mereka dalam mendekati diri mereka dengan Allah Ta'ala melalui ibadat dan amal-amal soleh. Ketika mereka membaca Al-Quran,
pastikan mereka berzikir. Daripada apa yang mereka lakukan, itulah didikan mereka dapat melembutkan hati mereka dan menjadikan pemikiran mereka akan mengikut syariat dengan apa yang mereka ada dalam diri mereka dari sudut pendekatan diri dengan Allah. Itu salah satu juga. Kita tak boleh nak kata kita ajak mereka baca Quran kan, kita agak boleh buat amal dan benda ni, kita nak amal tak boleh. Dengan amalan tu boleh lembutkan diri mereka. Akhirnya mereka boleh fikir sendiri. Siapa yang bagi hidayah? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi hidayah kepada mereka kerana kita mengajar cara yang lain kan. Ni ada tadi mau mengaji bagi amalan tanpa minta amal, tanpa benda-benda yang macam ni. Dalam niat nanti kita, ya Allah, biarlah amalan tu bolehlah dia ubah sikit dengan pakaian dia, perangai dia, semua ni, dengan kasar sosial dia, ya Allah. Kita tak boleh nak kata kan anak-anak lah ni. Jadi kita ajarkan amalan lah. Bila dia boleh ikut tu, kamu Allah rezeki tu, dia boleh berjaya, dia pun masuk universiti, Faisal Sah, dia boleh dapat amal. Tapi kita niat biarlah amalan tu mengubah cara hidup dia, ya Allah. Kita dah tak mampu dengan anak sekarang ni, anak milenial, tak boleh nak tegur cara tu je lah. Bukan tak ramai yang mengadu tentang perangai anak macam ni. Kita tak boleh buat apa sebab kita tak tahu situasi dia dalam rumah. Dia berdepan dengan mak dia macam mana. Boleh kata pula mak kolot, mak dulu tak apalah pakai tudung tu lah, kami nak pakai buat bantu orang. Mula dia kata lah betul kan. Kita nak kata apa? Jadi kita hanya ajar je baca yang ni, amal yang ni. Sebenarnya amal-amal tu lah boleh menjadikan hati dia lembut. Itu yang kita ada belajar bila ustaz-ustaz cerita amal yang ayat ni apa semua. Kita ambil bukan untuk diri kita semata-mata. Kita hantarlah ada WhatsApp dan keluarga ke, adik-adik ke, kawan ke, kita hantar amalkan benda ni. Kita doa lah biarlah dia baca dan dia beramal sebab kita nak selamatkan dia. Kita sendiri pun tak tahu lagi kita selamatkan tidak. Jadi sama-sama lah kita menyelamatkan diri masing-masing sebab nanti bila dia kenal kita di akhirat, dia cari orang yang kenal dia, tak tegur dia, dia selamat juga di akhirat. Ni kawan saya yang paling rapat, dia tak pernah kata kat saya pun benda yang macam ni kat saya dulu. Jenuh kita nak jawab. Kena dia tu ditakdirkan Allah ke neraka, dia heran. Beraya bila dia tadi. Masa kita diam mulut kita tak berkata apa-apa. Baik, tudung tersebut berwarna mesti warna yang sesuai. Warna pula disertakan di dalam syariat. Tudung yang dipakai perlu mempunyai warna yang tidak keterlaluan hingga dapat menarik perhatian orang lain. Gunakan corak yang bersifat sederhana. Ini pakai hak merah, ang-ang, sampai main tengah hari kita nampak pastor pun tak boleh. Punyanya merahnya dia punya warna tudung dia. Kalau saya puas hatilah yang ada di sini ni tudung okeylah, sederhana, taklah kata menonjol dan kita pakai biasa saja. Antara warna kain yang disukai Rasulullah ialah warna putih dan dikiaskan oleh ulama warna putih itu bermaksud warna yang cerah walaupun berbagai-bagai kala. Rasulullah suka macam tu kan. Yang ada warna cerah, ada yang pakai hitam. Hitam tu masalah lagi cantik sebab kita tak nampak hitam ni, dia payah nak nampak sesuatu badan. Samurah bin Jundab menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, pakailah pakaian berwarna putih kerana sesungguhnya ia lebih suci dan lebih baik, dan kafankanlah dengannya jenazah-jenazah kamu. Nabi SAW putih. Kita pun memang cik putih semua. Kemudian kalau orang kata apa tak tengok namanya. Yang penting warna cerah dan tidak menarik perhatian pandangan lelaki dalam salam. Ni beli baju yang warna, dan ni ada kala yang warna hijau, pucuk pisang yang berkelip naik tu. Allah Akbar. Lepas tu dia main kalau oren yang sangat-sangat berkilau tu. Jenis orang kata apa? Oren betul. Yang ungu betul. Yang pink betul. Saya yang nampak bukan pakaian harian, tapi telekung saya tengok. Telekung, apa tadi saya sebut, lekra tak? Yang lembut tu. Kalau kita tengok colour dia, macam mana colour dia? Sangat-sangat menarik. Kalau yang warna purple tu, memang cantik. Dia pula purple tu dengan hijau pucuk pisang. Memang bangkit je. Lepas tu dia semayang, kita hak semayang pun tak tengok dah. Dia orang tengok dah. Dengan kita jadi tak khusyuk sebab telekung dia itu menarik.
Tudung tersebut tidak disanggulkan. Jangan meninggikan tudung sama ada dengan cara menyanggul rambut ataupun memakai sanggul tiruan. Jadi dalam kitab tulis kata ada sanggul tiruan yang saya kata tadi. Perkara tersebut amat dibenci oleh Allah dan dilaknat oleh Nabi. Nabi laknat. Ada yang mengaji tak pakai, tapi penuri tadi pakai. Jangan, siapa orang ngaji kat saya kalau pakai begitu jangan orang ngaji. Jangan main depan saya. Lagi dengan saya kena tanggung apa yang dia buat. Memang begitu. Bila duduk ni, kalau dia buat satu kesilapan dengan orang yang sampai ke ilmu ni pun dia buat macam. Saya tak mahu campur. Jadi kalau kata tak boleh nak buang sampai tiruan tu, pergi ngaji kat orang lain. Sebab itu satu perkara yang menyabitkan semua kita. Kalau tidak ada teguran, kalau ada teguran tak mau. Kemudian Asma binti Abu Bakar menceritakan bahawa Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu dan wanita yang minta disambungkan rambutnya. Sambung tu maksud letak rambut dalam rambut palsu. Dia botak, dia pasal ekor lah, terapi apa rambut lumur dia pakai rambut palsu. Tak pakai ekor, kita pakai duduk. Tapi itulah kalau menyambung rambut palsu, selama rambut tu dah ada atas kepala dia, semua ibadah dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada wanita yang tak menutup aurat pun dia pakai rambut palsu, dah tutup uban dia atau putih dia. Padahal uban itu adalah cahaya di syurga. Uban itu menandakan nur yang akan membawa jaminan dia di hari akhirat dengan syarat dia semakin dekat dengan Allah. Kita bila ada uban, sebenarnya kita semakin dekat dengan Allah. Kita rasa tanda-tanda kematian itu semakin hampir mengikut hukum akal. Kalau kata takdir Allah tu mudah mati, tapi bila rambut putih dan tak lama dah pulih, kita tengok rambut tu tak apa. Kalau kata kita nak dye tentang warna hitam dengan syarat, kalau dia memang pening kepala dengan uban, harus boleh didyekan dengan warna hitam. Tapi Nabi dia suka dengan inai. Nabi pun pakai inai, rambut dia jadi warna orange. Tak apa, tak ada masalah. Sebab kita tengok mama-mama berganti kan, dia pun banyak apa dia pun berwarna orange. Kita Melayu macam apa kan? Dia pun tekak rambut dia pun dengan inai pun dia ganti. Tapi tengoklah pada inai yang macam mana kan. Kalau saja-saja nak mencantikkan tak boleh, tapi untuk suami ke, suami kita boleh dah orang putih tu kita pakai sebab nak bagi selesa pada pandangan suami. Tapi jangan bagi hilangkan tu. Contohnya bila ada uban, kita teringat aku ni tak lama nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, kita mulalah buatkan dengan ibadah. Itu bagi orang yang sedar. Yang beruban tak sedar diri pun ramai juga kan. Yang tu nak buat macam mana tak sampai cahaya hidayah daripada Allah lah. Itu yang kita kena minta selalu, tunjuk kepada Allah Ta'ala. Akan muncul dalam kalangan umatku di akhir zaman kaum lelaki yang menunggang kenderaan sambil duduk di atas pelana. Apabila mereka turun di depan pintu-pintu masjid, wanita-wanita mereka iaitu isteri dan anak perempuan berpakaian tetapi seperti bertelanjang. Di atas kepala mereka pula iaitu wanita terdapat bonggolan seperti bonggol unta yang lemah gemalai. Oleh itu laknatlah mereka semua, sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat. Kita rasa yang umur kita yang ada depan kita tak buat tu. Tapi macam mana dengan anak-anak kita? Kalau di rumah kita nampak lebih, dia sambil buang lah dosa. Kita jangan tanggung yang jenis palsu. Saya tengok palsu tu kan besar tapi dia ikat, saya tak boleh tengok ikat macam mana. Senang mula tengok buat sambil bulat kain tu tak ada belakang. Lepas tu dia ikat begini. Oh dia cekak. Tak, saya jumpa di Seketui. Saya jalan di KL tu, kalau saya saja jalan Shopee, saya tengok Seketui, saya duduk ikat macam mana dia buat ikat. Jadi tolonglah jangan bagi dalam rumah kan, sebab yang tu boleh membawa laknat. Kalau kata dia berharap, bukan tak apa, mana takut juga, tapi laknat dia tahu. Laknat dia bang dunia dapat azab, akhirat lagi benar. Kadang-kadang anak duduk dia buat atau monggol lah, macam fanboy. Ada satu kita tengok Macam mana contoh? anak dalam ni dia hujung ni dia bulat, dia ada macam fanboy lah. Saya nak cuba. Tak usah beli lah tu. Dia kira palsu. Dia kira palsu. Tak tahu saya tak Dia tahu. tak ada rambut, tak ada bentuk, dia macam fanboy lah. Kain tu
Bukan dia buat bulat bonggol. Besar kata memang fashion. Dia ni yang paling kita gaya ialah yang kesiannya orang yang mereka itu pun selagi orang yang membeli dekat dia pakai, dia sanggup usaha orang pakai. Janganlah ya Allah. Itu yang saya kadang-kadang nasihat bagi tailor-tailor baju pengantin. Saya kata kalau nak buat baju pengantin, tunggu jangan buat dalam berbentuk susu tubuh badan. Kalau pengantin tu pakai sari-sari lah buat baju. Sari lah buat baju sebab awak yang jahit baju dia, awak yang buat fashion bagi nampak untuk tubuh badan dia. Dia pakai, orang puji pula, orang nampak ada. Kalau 10 lelaki ada syahwat dengan bentuk tubuh badan dia, awak tailor lebih menanggung besar. Sebab awak yang reka baju. Kadang-kadang risau kalau kita buat baju yang tailor-tailor lah, yang dari penjahit ni, jangan terlalu ikut klien lah. Saya tak baju saya ikut, saya minta maaf kepada tailor lain. Kalau dia orang beriman, dia akan kata saya tak buat fashion macam ni sebab ini diharamkan oleh Islam. Allah akan melimpah punya rezeki dia berganda-ganda kalau dia ikut syariat. Jangan dia kata rugi loh, kebanyakan minta macam tu dah satu baju 120, saya nak suruh saya tak terima pula. Saya pun cari makan saya hak ni je. Bukan Allah yang cari rezeki, Tuhan yang bagi rezeki. Kalau awak ikut syariat, Allah akan digandakan lagi dengan berbagai-bagai rezeki. Mai ikut lain lagi, bukan dekat tailor saja, ada saja Allah nak bagi kalau awak mengikut syariat. Itu kena nasihat juga lah kat tailor-tailornya. Bukan kita pasal nak busy body. Kesian nanti di akhirat apa akan berlaku. Kalau setakat dia mati, dia dengan Allah tanya tak apa, ni dilaknat di dunia lagi, dilaknat lah. Itu kata aurat kita ni sangat-sangat kena jaga sungguh. Yang berlaku hari ni yang menyebabkan rokok dan sebagainya, kita kena tanya perempuan tu pakai macam mana. Kalau pun dia menutup aurat, akhlak dia tak jaga pula. Kan dia pakai pun tapi buat jelingan manja ke apa ke, pun menawan juga. Kena jaga segala. Sebab tu dia kata di awal tadi, hendaklah kita menjaga pandangan mata. Dan dalam satu hadis menyebutkan 4 sifat yang tak boleh ada pada lelaki, boleh ada pada wanita. Dalam kitab sedikit menyatakan, Nabi sebut 4 sifat itu ialah sifat bakhil. Lelaki tak boleh ada sifat bakhil sebab dia ketua rumah. Dia tak boleh nak minta dapur antara duit hang kalau ada. Dia kedekut padahal dia ada dalam bank banyak saja dia sifat kedekut. Tetapi isteri boleh bersifat bakhil sebab dia menyelamatkan harta suami dia. Yang tu yang apa ulama tasawuf kata boleh. Yang kedua sifat keras, suara yang kasar yang menampakkan kegagahan. Bagi lelaki dia tak boleh suara kasar macam tu, dia akan lebih menakutkan kepada orang yang mendengar. Tapi bagi perempuan boleh sebab dia menyelamatkan diri dia daripada berlaku fitnah. Pasal orang perempuan ni kalau kita tak buat suara lembut pun, suara kita ni dah memang lunak. Sebab tu tak boleh duk pakai cakap tanpa ada tujuan. Kalau kata dengan ceramah bunyi untuk ilmu, tak apa. Itu pun kena pastikan bila ada lelaki kita tidak boleh buat suara yang gemalai. Saya orang kata suara gemalai ni lagu mana? Nak contoh tak ambil. Contoh ni, Assalamualaikum. Gitu lah. Kutlah saya bagi contoh lah. Itu je Allah. Tapi kalau dia punya fitrah yang macam tu, kita tak boleh kata lah. Nampak macam mana. Jadi makna kata dia boleh suara yang keras. Lelaki tak boleh sebab dia menggerunkan madakmu dia dan sebagainya. Yang ketiga, dia mestilah dalam keadaan sifat tidak bercakap banyak. Kan? Tidak bercakap banyak. Dia mestilah sifat yang senyap. Tapi orang lelaki kena bercakap banyak sebab dia ketua rumah. Dia kena nasihat, dia kena tegur. Orang perempuan dia tak bercakap banyak kerana dia akan selamat daripada percakapan yang sia-sia. Luar kali ni orang lelaki lah tak cakap banyak, orang perempuan lah cakap banyak. Tak nak kata yang ini bukan hati dia kena pendapat ulama. Ini perkara yang kita kena jaga sungguh lah. Dan dia perempuan ni mesti berjalan dalam keadaan yang sombong. Perempuan kena jalan dalam keadaan yang sombong. Lelaki tak boleh sombong. Itu 4 sifat tak boleh ada pada lelaki, tapi yang ni boleh ada pada wanita. Yang sombong tu pasal apa? Orang lelaki tak boleh tengok orang dulu. Orang dia sombong.
menyelamatkan maruah suami dia. Sebab dia tidak akan bercampur dengan lelaki dia. Walaupun juga lelaki dia beramah belajar tu mula sedangkan dia kata seorang isteri, kecuali kalau dia ada teman, suami ada di sisi, anak ada bersama, itu pun percakapan perlu kepada ketegasan, bukan percakapan yang lemah gemalan. Sebab perempuan mudah terjebak kepada fitnah. Kemudian tudung tersebut tidak berbentuk hiasan yang berlebihan. Hakikat memakai tudung dalam Islam bukan untuk perhiasan. Manakala perintah bertudung juga bukanlah bermaksud sekadar menutup kepala. Kita dah bahas ni. Bila orang kata tutup aurat ni benar pakai tudung, kita kena tengok. Bukan. Menutup aurat ialah tidak menampakkan seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Itu yang kata menutup aurat. Kita istilah ini bila kata tutup aurat, tutup kepala adalah salah. Istilah tu tak betul sebab dia baru hanya hampir separuh. Itu pun satu perempuan. Yang lain dia tak tutup betul. Tak boleh lah. Tetapi ia adalah bagi memenuhi tuntutan agama dalam menjaga aurat daripada fitnah durjana. Oleh itu hindarkan diri daripada memakai tudung yang berwarna keterlaluan. Walaupun dia bertudung, tetapi pada segi yang lain sebenarnya dia sedang mendedahkan auratnya. Kemudian jangan memilih jenis kain yang menggiurkan serta elakkan daripada mengenakan kerongsang yang besar dan berkilat-kilat. Itulah antara fashion yang berlaku pada zaman mutakhir ini. Jadi kita harap kita taklah ikut sampai tahun tu dah. Nak ikut fashion pun tengoklah padan dengan syariat.